Assalamualaikum dan salam sejahtera para penonton channel YouTube kami, Kaggo.tv dalam segmen Kaggo Tutor. Bersama anda, saya Wan Zulkarnain adalah seorang usahawan, editor video, graphic designer, komputer programmer, pengarah animasi atau ada sesetengah kawan cakap Jack of all trades but master of none. Kali ini dalam Kaggo Tutor saya nak cerita pasal satu perisian penyuntingan video yang boleh didapati secara percuma melalui internet, iaitu DaVinci Resolve. Untuk pengetahuan anda, video ini dihasilkan menggunakan dana daripada Pinas. Jadi di sini saya mengambil peluang untuk merakamkan ribuan terima kasih kepada pihak Pinas kerana sudi menyumbang dana untuk penghasilan video ini. Sebelum itu, jom like dan subscribe channel kami di butang like dan subscribe di bawah. DaVinci Resolve adalah perisian penyuntingan video yang dihasilkan oleh Blackmagic Design dan ditawarkan dalam dua versi, iaitu komersial dan versi percuma. Versi komersial atau edisi studio menyokong resolusi yang lebih tinggi dan pada kadar frame rate lebih daripada 60 frame per second, termasuk sokongan untuk multi GPU, pelbagai tambahan plugin, OpenFX, HDR color grading dan sebagainya yang tidak terdapat di dalam versi percuma. Namun, terus terang saya cakapkan bahawa versi percuma DaVinci Resolve lebih daripada mencukupi jika anda hendak menghasilkan syutingan video untuk platform seperti YouTube, Vimeo, TikTok, Facebook, Instagram dan malah untuk siaran stesen televisyen. Malah saya sendiri telah menghasilkan beberapa video menerusi syutingan perisian ini dan salah satu siri saya sudah pernah diterbitkan di TV stesen tempatan menggunakan perisian ini sepenuhnya. Jom mari kita bermula. Pertama sekali kita buka browser pilihan anda, iaitu kalau saya gemar memakai pelayar Chrome. Typekan pada carian Google DaVinci Resolve dan tekan enter, ataupun anda boleh klik pada pautan ini www.blackmagicdesign.com/products/DaVinci Resolve. Daripada laman web ini, anda akan disajikan dengan syutingan video dari filem-filem terkenal Hollywood dan klip muzik video. Scroll sedikit ke bawah, anda akan lihat terdapat pautan link untuk download now. Pada masa video ini disunting, versi 17 merupakan versi terkini. Klik pada butang download now. Anda akan mempunyai beberapa pilihan termasuk versi 16 yang lama. Melalui paparan ini, anda boleh lihat perbezaan di antara versi percuma dan versi komersial. Pilih pada platform sistem operasi anda. Berita baiknya, perisian ini boleh digunakan pada sistem operasi Mac OS X, Windows dan Linux. Of course, sekarang saya menggunakan Windows dan memilih DaVinci Resolve untuk Windows. Kita masukkan semua perincian maklumat yang diperlukan dan klik butang register dan download. Alright, muat turun dah selesai. Jom kita pasang. Ekstrakkan file zip dan buka folder yang telah di-zipkan, yang telah di-unzip. Ekstrakkan file zip dan buka folder unzip tersebut. Lancarkan aplikasi pemasangan iaitu setup.exe. Kita tunggu sehingga selesai. Dan kita telah pun selesai dengan pemasangan perisian DaVinci Resolve versi 17. Free, percuma. Jadi mari kita buka perisian ini, pergi kat start, klik aplikasi DaVinci Resolve. Ya, dan kita akan melihat antara muka pertama perisian DaVinci Resolve.
Okey, proses pemasangan present ini dah selesai. Saya nak ceritalah sedikit mengapa saya menggunakan DaVinci Resolve sebagai present penyuntingan video yang utama untuk saya. Sebelum ini saya menggunakan Adobe Premiere, Final Cut Pro, dan juga kalau untuk kesan tambahan saya akan gunakan Adobe After Effects beberapa tahun jugalah, dalam 2-3 tahun lebih. Ada beberapa faktor ataupun beberapa perkara yang menyebabkan saya beralih arah untuk menggunakan DaVinci Resolve daripada tahun lepas sehingga kini. Sedikit penafian, disclaimer alert, ini adalah merupakan pendapat pribadi saya sendiri dan tidak semestinya ianya betul ataupun memenuhi keperluan anda. Jadi anda sendiri kena cuba experience sendiri, barulah anda tahu adakah ianya sesuai atau tidak. Saya cuba ceritakan sedikit apa poin-poin kelebihan yang saya sukakan pasal perincian DaVinci Resolve ini. Pertama, saya sukakan susunan aliran kerja dalam DaVinci Resolve. Kesemua aliran kerja pasca produksi ada terdapat dalam perincian ini. Daripada cut, edit, color untuk penggiritan warna, fusion untuk menghasilkan kesan visual khas, fairlight untuk penyuntingan audio, dan last kali deliver, kita nak export ke medium kegemaran anda sendiri. Poin kedua pula, DaVinci Resolve ni dia jarang crash seperti Adobe Premiere Pro. Siapa yang biasa pakai Premiere Pro memang akan jumpalah masalah crash ni. Jadi prestasi perincian Premiere Pro ni pada setiap versi yang meningkat menjadi semakin heavy ataupun berat, menjadi bloated. Manakala DaVinci Resolve setakat ini agak stable dan saya jaranglah mengalami crash. Kalau ada pun amat jarang. Poin ketiga pula, color grading dalam DaVinci Resolve amat terkenal di Hollywood sebagai aplikasi atau tool untuk penggradan warna untuk filem. Dan editor terkenal Malaysia iaitu Isa Zali Isa pakai DaVinci Resolve tahu. Poin keempat, penyuntingan audio. DaVinci Resolve mempunyai utility sendiri penyuntingan audio yang dipanggil sebagai Fairlight. Sangat mudah untuk dipelajari dan mempunyai reka bentuk UI yang lebih cantik dan berfungsi. Poin kelima, workspace yang kemas dan cantik. Saya sarankan gunakan setting untuk dual monitor. Kalau ada ultra wide monitor, lagi marvelous. Poin keenam, faktor harga. Ini adalah faktor terpenting sekali sebab ianya adalah percuma. Dan ianya tidak ada limit masa, tak ada watermark, tak perlu bayar sesen pun. Kenapa percuma? Yang tu kena tunggu video saya lain pula. Jadi ini amat penting bagi studio baru yang nak set up ataupun individu untuk menjimatkan kos berbanding melanggan perincian yang lebih mahal. Okey, kita dah cakap lah pasal kenapa saya memilih perincian DaVinci Resolve ini sebagai perincian penyuntingan video saya. Seterusnya saya nak cakap sedikit lah pasal kelemahan lah pula. Takkan nak power-power je tapi tak ada kelemahan. Superman pun ada kelemahan. Okey, kelemahan perincian ni adalah ianya memerlukan spesifikasi PC yang agak tinggi, iaitu sekurang-kurangnya 8GB. Tapi ikut pengalaman saya setakat ini, anda lebih kurang perlukan 16GB untuk penyuntingan video HD. Kalau untuk 4K, saya sarankan sekurang-kurangnya 32GB. Untuk GPU pula, sekurang-kurangnya pakailah 1050 GTX dan ke atas. CPU pula minimum perlu 4 core ataupun boleh pilih Intel i5 ke atas atau AMD Ryzen 5. Tapi yang ini adalah minimum lah. Kalau nak power, boleh tingkatkan lagi spesifikasi PC anda. Korang boleh komen kat ruangan komen kat bawah apa spesifikasi PC atau Mac yang korang pakai untuk edit video anda. Kelemahan nombor 2 pula, kesan khas dalam Fusion tidak sepower seperti After Effects. Tapi saya melihat trend ini akan mengalami perubahan di mana semakin ramai editor beralih arah menggunakan DaVinci Resolve. Jadi kita akan melihat akan ada lebih banyak plugin dan template yang dihasilkan khas untuk perincian ini. Nanti kalau ada orang cakap cerita banyak-banyak pasal semua perincian ni, Adobe Premiere, DaVinci Resolve, Final Cut,
Tapi ada user dia cuma saya buat video untuk YouTube je bang, pakai smartphone je edit, tak adalah keluar bajet sangat pun. Income YouTuber masuk juga bang. Alah, tu je lah. Tapi okey, sekali lagi saya nak letaklah disclaimer alert. Untuk nak menghasilkan apa jua video, korang gunalah apa je perisian, perkakasan yang korang boleh guna. Nak guna profesional ke, amateur ke, ataupun nak guna smartphone je pun boleh. Dalam video ni saya nak cakap pasal perisian untuk digunakan bagi yang berminat nak menjadi seorang penyunting video. Tak kisah anda pro ke, amateur ke atau newbie, sekurang-kurangnya anda perlu tahu dalam menyampaikan cerita yang baik, seorang editor yang baik juga adalah sama penting dalam penghasilan sebuah karya video. Jangan lupa subscribe channel Gago.tv, sila like video ini dan tekan butang notifikasi loceng itu. Kita akan berjumpa lagi pada video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.